Dasar baru pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencet. Kajian semula skim saraan bagi penjawat awam, di mana sejumlah media telah bertanya dengan saya semalam dan juga membuat beberapa laporan. Tetapi berdasarkan perbincangan di Jemaah Menteri pada hari ini, kenyataan ataupun perkeliling yang dibuat oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam itu adalah bertujuan sebagai ataupun adalah bersifat sementara, pelantikan sementara. Sementara menunggu selesai kajian semula skim saraan bagi penjawat awam. Saya juga telah difahamkan bahawa Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam akan mengeluarkan kenyataan yang lebih lanjut dan lebih terperinci mengenai isu ini. Jadi kita nantikan kenyataan daripada KPPA ataupun JPA. Kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dia pencen ini sebenarnya kita tahu itu peruntukan perlembagaan. Jadi apa-apa tindakan, ada juga war-war kononnya kerajaan perpaduan ini akan menimbangkan untuk menghapuskan pencen atau mengurangkan. Itu semua saya fikir tidak musabah. Kerana isu ini isu yang menyentuh soal perlembagaan. Dia harus diteliti dan dirojok pada semua pihak. Tak kata dalam tahun pertama. Jadi kita naik secara berperingkat. Saya mewakili pandangan, ini pribadi saya sebagai anggota, mana mesti ada tahap peningkatan. Dan ada rasional ekonominya. Kalau kita lihat umpamanya kohort pertumbuhan ekonomi kita 15 tahun yang lalu, ya, productivity meningkat, gaji mendatar. Jadi ada angka-angka nanti kalau boleh kita edarkan. Maknanya untuk hujah cukup kuat menunjukkan. Dan ini saya semasa Ketua Pembangkang saya bagi ucapan yang sama bagi contoh Korea, Thailand, di mana peningkatan gaji itu lebih tinggi daripada peningkatan gaji atau upah di Malaysia. Soalnya sekarang kita dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar. Jadi ada keutamaan bagi Menteri Kewangan dan kerajaan untuk beri tumpuan besar bagi menjana pertumbuhan. Tetapi saya ingat tahun demi tahun harus ada peningkatan. Kalau naik 1,500 pun di kota atau di bandar memang tak cukup. Dia tidak jadi senang dengan 1,500. Ya. Dan semua kita tahu. 1,800 dah orang terima sebagai miskin. Dan sekarang ada cadangan dinaikkan sampai 2,000 atau 2,500. Jadi 1,500 itu sangat minimal. Jadi ada beberapa rangka yang sedang dibuat. Saya setuju, cuma ya saya dah sampaikan pendapat saya juga, tapi dia naik bertahap. Mudah-mudahan doa supaya keadaan lebih baik masa depan. Kabinet meluluskan dasar baru pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencet. Mereka akan mencarum kepada KWSP dan kerajaan akan memberikan sumbangan sebagaimana yang lazim dilakukan pada kaki tangan swasta. Dan mana-mana yang layak untuk diberikan sumbangan PKSO, mereka juga akan layak begitu. Yang saya lakukan setakat ini bekas yang biasanya, ya, bekas-bekas menteri yang baru ini yang dapat kemudahan-kemudahan biasa dan kereta, semua saya batalkan. Setakat itu boleh lebih baik dari segi peraturan, pentadbiran dan tidak melibatkan perlembagaan. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu.
Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.